Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memulakan pengajian kita pada saat ini dengan bacaan suratul Fatihah dan juga dengan bacaan kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Kita harapkan mudah-mudahan bil barakah suratul Fatihah, bil barakah kalimah tauhid, Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati dan juga meridai hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Dan juga kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita lakukan dengan disengaja ataupun dengan tidak sengaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلى حضرة النبي المحمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة والدينا وإلى حضرة مرشدي سيد الشيخ محمد طه السحيمي وإلى حضرة سيد الشيخ محمد خير الله السحيمي وإلى حضرة سيد الشيخ محمد فضل الله السحيمي وإلى حضرة سيد الشيخ الحبيب أحمد بن محمد بن سميت وإلى حضرة سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة سيد الشيخ الدكتور سعد رزق قاوش ثم خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ محمد بن عبد الله السحيمي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن الرحيم علي عبد الدين خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أما بعد. Hadirin dan hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, bermurid yang kita kasihi, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan yang membuktikan kejayaan bagi mereka yang telah menjalani di dalam ibadah bulan Ramadan, yang telah berjaya menahan nafsunya dalam melakukan perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada para jemaah kami dengan ucapan selamat hari raya Aidul Fitri, taqabbalallahu minkum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada kita dengan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kita diampuni segala dosa-dosa kita, maupun yang besar dan yang kecil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan dengan pengajian kita pada membicarakan mengenai amalan-amalan yang boleh membinasakan pahala ibadah kita, khususnya pahala yang telah kita raih, yang telah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita menjalani bulan Ramadan. Dan di antara amalan-amalan yang sudah kita syarahkan di dalam pengajian kita yang lalu ialah meninggi diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita telah terangkan mengenai ujub dengan amalan dengan amalan kebaikan, dan juga kita telah syarahkan menganiaya hak orang lain dan menzaliminya, serta kita telah terangkan tentang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak baik. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan perbicaraan tentang tajuk yang merupakan salah satu daripada amalan yang merosakkan ibadah, pahala ibadah kita, iaitu mempercayai tukang tilik dan ahli sihir. Dalam pengajian kita yang minggu lalu, kita telah mensyarahkan erti sihir. Sihir ini adalah perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia juga boleh dilakukan oleh orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam ini yang melakukan amalan sihir, yang dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, maka orang-orang Islam ini bukanlah orang-orang Islam yang beriman dan beramal saleh, tetapi mereka adalah di kalangan orang-orang Islam yang ahli maksiat. Sebab kerana apabila kita lihat seseorang itu dia melakukan perkara yang luar biasa, yang di luar adat, tetapi orang-orang ini bukanlah orang yang beramal, ataupun orang ini bukan orang yang beragama Islam, maka di situ adalah satu isyarah, di situ adalah satu tanda bahawa orang ini kemungkinan dia beramal dengan ilmu sihir.
Dan dalam pengajian yang lalu, minggu lalu, kita juga telah terangkan di antara sihir tadi tu ada juga perkara-perkara yang luar biasa, di luar adat, yang di mana di dalam syarak dia katakan dia ada mukjizat, dia ada karamah, dia ada irhas, dia ada ma'unah, dan dia juga ada sihir. Mukjizat dan irhas adalah khusus untuk para nabi-nabi dan juga para rasul. Jadi bila kita faham tentang perkara ni, kita tidak akan mendakwa ataupun kita tidak akan percaya bahawa pada zaman ini ada orang yang bila dia mengaku dia boleh melakukan perkara yang luar biasa, dia kata diri dia nabi. Sebab apa? Sebab tiada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Jadi kalau zaman sekarang ataupun zaman yang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang kata aku ni seorang nabi, aku boleh buat perkara luar biasa, aku boleh buat orang terbang, aku boleh terbang dan sebagainya, maka di situ dengan kita faham ilmu tauhid yang asas ini, maka kita dapat menolak dengan keyakinan, kita dapat menolak tanpa ragu-ragu bahawa orang inilah seorang pembohong yang besar, walaupun dia boleh buat perkara yang luar biasa, walaupun dia boleh minum racun ke, atau dia boleh pegang api ataupun sebagainya, walaupun dilihat secara zahirnya dia seperti orang yang baik, dengan janggut dia masya-Allah warna putih dan sebagainya, bersinar-sinar muka dia, tetapi kalau dia melakukan perkara yang luar biasa dan dia tidak mentaati perintah Allah dan Rasul, ataupun dia sendiri mengakui diri dia seorang nabi ataupun rasul, maka setiap orang muslim yang beriman dapat menolaknya tanpa keraguan bahawa ini adalah seorang pembohong, kerana mukjizat ataupun irhas sudah tidak ada lagi, kerana seorang nabi dan rasul itu juga tidak ada lagi sekarang ini selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila kita sebut tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai sekarang masih lagi bertahan dan sampailah hari kiamat nanti. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertahan, yang Allah Taala kekalkan sehingga kini adalah Al-Quranul Karim. Jadi itu mukjizat siapa? Itu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila kita lihat pada maksud karamah, ataupun orang Melayu panggil keramat. Karamah tu artinya kemuliaan dalam bahasa Arab bila diterjemahkan dalam bahasa kita. Kalau seseorang itu dia mengakui bahawa dia dapat melakukan perkara yang luar biasa, dia kata aku ni seorang wali Allah. Dan untuk pengetahuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ilmu tasawuf ataupun yang banyak ilmu tasawuf ni sebahagian daripada ilmu syariat, maka kita dididik oleh para guru kita bahawa tak ada satu orang wali pun dia mengaku diri dia wali Allah. Kan? Kalau ada orang datang kat awak, saya ni wali besar tu, dia mengaku diri dia wali, dia mengaku diri dia kutub, dia mengatakan dia adalah wali besar ataupun dia seorang wali yang wujud di negara ni, maka itu juga satu petanda, itu juga satu alamat bahawa orang ini kemungkinan dia telah mempamerkan diri dia, sedangkan dia bukan yang seperti mana dia katakan. Wallahu ta'ala alam. Sebab para guru, para ulama kita menerangkan bahawa tak ada seorang wali pun yang mengaku diri dia sebagai orang wali, melainkan kalau diri seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengakui dia seorang nabi, sebab nabi adalah satu orang yang diikut, diwajibnya untuk orang mengikuti dia. Tetapi seorang wali, dia bukan, dia walaupun dia sebagai ikutan, tetapi wali ini adalah salah satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, kerana dengan amalan dia, kerana ketaatan dia. Dan bila sebut tentang ketaatan, tentu sekali tidak boleh mempunyai sifat-sifat takabur. Jadi kalau dia bilang satu dunia dia seorang wali, maka itu bukanlah sesuai dengan kehendak agama. Tetapi wujud para awliya Allah Subhanahu wa taala tu wujud.
Dan karamah yang ada pada diri mereka ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, untuk menunjukkan diri dia ni seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mengatakan, jikalah seorang wali Allah tadi dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa, karamah adalah tujuannya untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Nabi di atas muka bumi ini. Tujuannya ialah untuk mengembalikan orang Islam kepada Islam. Tujuannya ialah untuk mengenalkan manusia yang bukan Islam kepada Islam. Itu tujuan dia, bukan untuk mempamerkan diri dia. Itu perbezaan karamah. Jadi bila kita lihat seseorang yang mengakui, ataupun kita lihat ada seorang itu melakukan perkara yang luar biasa, jadi kita lihat siapa orang tu. Tentu sekali dia bukan Nabi dan Rasul, sebab tiada lagi Nabi dan Rasul. Kita lihat adakah dia orang daripada orang-orang yang bertakwa, orang yang mengamalkan ilmu syariat. Kalaulah demikian, dia seseorang yang mempunyai ilmu syariat yang mantap, dan dia juga seorang yang beramal soleh, berakhlak mulia, dan ramai orang Islam mendapat manfaat daripada ilmu dia ataupun daripada amal dia, maka besar kemungkinan orang ini ialah daripada golongan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita nak pastikan seseorang itu, bila dia ada karamah ataupun tidak. Dan saya telah beri contoh dalam pengajian yang lalu, di antara mereka-mereka di kalangan para sahabat, para ulama salihin yang mempunyai karamah. Jadi bila kita faham tentang mukjizat karamah, maka di situ tinggalnya sihir. Yang kita tahu tadi bahawa manusia yang bukan beragama Islam, orang Islam yang ahli maksiat juga, mereka boleh membuat perkara yang luar biasa, tetapi dengan bantuan syaitan, dengan bantuan jin yang tidak beriman, jin yang ahli maksiat. Dan sihir ini dia bukan merapatkan diri seseorang itu yang melakukannya ataupun orang yang melihatnya kepada Allah dan Rasul ataupun kepada Islam, tetapi sihir ni menjauhkan. Tak ada pun namanya dia ni sihir, dia membawa seseorang yang mengamalkannya ataupun orang yang meminta untuk mendapat ilmu sihir rapat dengan Allah Subhanahu taala. Kenapa? Kerana syarat sihir ni ataupun syarat syaitan membantu orang yang nak memiliki ilmu hitam ataupun ilmu sihir, syaratnya ialah dia mesti tinggalkan perintah Allah dan Rasul. Barulah nanti diberikan pertolongan ataupun disampaikan apa pun hajat orang yang meminta tadi. Dan ini adalah satu alamah, satu tanda bagi kita tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jumpa dengan sesiapa pun yang kita rasa ataupun kita dengar dia ni orang yang mempunyai ilmu, dia ni orang yang ada kelebihan, kemudian bila kita bertemu dengan dia, syarat dia pada kita untuk dia membantu kita ialah dengan memberikan syarat meninggalkan perintah Allah dan juga perintah Rasul. Maka ini satu red line ataupun satu tanda amaran bahawa inilah ilmu sihir. Contohnya awak jumpa dengan satu pak haji, awak jumpa dengan satu orang pakai songkok, ataupun tidaklah, pokoknya awak jumpa dengan orang ni, sekali dia kata, saya boleh bantu awak, awak ada sakit, saya boleh ubatkan sakit awak. Macam mana saya nak berubat dengan awak? Boleh, syarat dia gini, awak tak boleh sembahyang subuh selama 1 bulan. Tak payah solat subuh 1 bulan. Ya. Baru saya punya ubat ni dia berkesan dengan awak. Nah, jadi ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ini satu amaran, satu petanda. Ini orang walaupun dia boleh berubat,
walaupun dia boleh sampaikan hajat kita, tetapi dia ada kaitan dengan ilmu sihir. Sebab apa tadi? Tinggalkan solat subuh, kan? Walhal solat fardu subuh tu satu kewajipan daripada Allah. Bagaimana ilmu ini boleh mendatangkan ilmu yang bermanfaat kalau dia syarat dia tinggalkan kewajipan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai di kalangan orang Islam ataupun dalam masyarakat kita kerana tamak kepada harta, kerana hasad dan dengki, kerana kejahilan dirinya terhadap ilmu agama. Kadang-kadang orang ni tak jahil juga, orang ni ada ilmu agama pun. Jangan kita sangkakan orang yang tak ada ilmu agama je saja yang nak ilmu sihir. Orang yang ada agama pun ada ilmu agama. Sebab apa? Sebab hasad. Dia benci dengan seseorang tu, dia dengki dengan orang tu. Sebab orang lain ada nikmat dia tak dapat, jadi dia nak jatuhkan orang tu. Kadang-kadang kita lihat orang ni ada ilmu agama. Saya dulu pernah menuntut di salah satu negeri di negara jiran. Dan ketika itu guru saya, ustaz saya, dia ceritakan dalam negeri itu kerana mahu jawatan dalam jabatan agama, satu jabatan yang tinggi. Jadi kerana hendak jawatan itu dan ada calon-calonnya, orang-orang yang dicalon untuk memegang jawatan tertinggi dalam jabatan agama, maka yang dilihat dua calon, dia ada 3 calon, 2 calon tu tiba-tiba jatuh sakit serentak, dan sakitnya itu tidak tahu apa asal usulnya. Akhirnya orang yang tak sakit tu, dalam 3 calon tu 2 calon jatuh sakit merana, yang lagi 1 calon ini dilantik menjadi jabatan tertinggi. Jadi di kalangan para asatizah, para ulama di negeri itu, mereka ada zon, walaupun sangkaan tadi itu tiba-tiba kenapa boleh jadi begini. Dan ini semua tentang hasad. Dan hasad dengki, dia tak kenal orang tu ustaz ataupun bukan ustaz. Dia tak kenal orang tu kaya ataupun miskin. Dia tahu bahawa semua manusia boleh dirosakkan dengan sifat hasad ini. Syaitan tahu. Sebab tu syaitan hulurkan ilmu sihir. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini adalah satu alamat untuk diri kita. Kita boleh cari apa sahaja ubat. Kita boleh minta tolong dengan sesiapa pun yang kita mahu minta tolong. Awak sakit, awak jumpa doktor. Doktor orang Islam, doktor orang yang bukan Islam pun awak boleh pergi jumpa, pergi minta tolong. Tetapi jika perbuatan itu syaratnya dengan melanggar perintah Allah dan juga Rasul, maka perkara itu harus kita jauhkan. Jadi seseorang Muslim yang beramal soleh, yang telah beramal di dalam bulan Ramadan yang lalu dan juga pada masa-masa yang akan datang, sekarang dan akan datang, pahala ibadah yang dilakukan boleh dibinasakan, boleh hilang, boleh hancur dengan sebab dia mempercayai tukang telik dan juga ahli sihir. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang perkara ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis tersebut, mafhum hadis tadi, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mendatangi tukang tilik ataupun disebut dalam bahasa Arab kahin, dan dia mempercayai apa yang dikatanya, 100% dia yakin dengan tukang tilik tadi, maka orang itu telah kafir
dengan apa yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi isytiharkan orang yang percaya kepada tukang tilik, orang yang percaya kepada ahli sihir dan tukang tilik ini, dia ada kaitan, dia ada mungkin ada kaitan dengan sihir sebab dia tahu perkara yang dia orang lain tak tahu. Dia boleh ramalkan, dan apa semua yang akan terjadi semua dia dapat tahu. Dan ini para ulama mengatakan dia ada kaitan dengan ilmu sihir itu tadi. Dan perkataan kalimah kafir tadi tu yang disebutkan dalam hadis tadi, yang digunakan oleh Nabi SAW, memberikan beberapa tafsiran daripada kalangan para ulama. Ada ulama mengatakan bahawa kafir di dalam sini terkeluar daripada agama Islam lang terus. Bila seorang Muslim dia mempercayai tukang tele atau dia pun beramal dengan amalan sihir, maka ketika itu dia keluar daripada agama Islam. Ada ulama berpendapat demikian. Ada juga di kalangan para ulama berpendapat bahawa dia bukan keluar daripada agama Islam, tetapi dia melakukan salah satu daripada dosa-dosa yang besar, yang syarat bertaubatnya ialah mesti ditinggalkan perbuatan tersebut dan menyesali dan tidak akan berulang kembali melakukan amalan tadi. Apa yang jelas daripada hadis ini, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ialah mendatangi tukang tilik dan juga ahli sihir dengan mempercayai segala apa yang dikatakan olehnya menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Kerananya apa? Kerana orang yang mempercayai kepada arahan-arahan tukang tilik atau tukang sihir, dengan sendirinya telah memperhambakan dirinya kepada syaitan yang menjadi dalang di sebalik arahan-arahan itu tadi. Dia mesti ada arahan dia, mesti ada syarat-syarat dia. Dan untuk mendapatkan hajat dia, untuk mendapatkan apa yang dia mahu, maka dia akan turut perintah syaitan tentu tadi. Dan kerja syaitan ialah jauhkan manusia daripada Allah dan juga Rasul. Kerja syaitan ialah jauhkan manusia daripada agama Islam. Jadi ini dia punya kerja dia. Sudah tentu kesudahan dengan membawa orang itu akan terkeluar daripada agama Islam itu tadi. Bila dia percaya, dia ikut 100%. Jangan cakap 100%, 50% pun tak boleh lah. Jadi kita sendiri maklum bahawa apabila seseorang itu sudah memperhambakan dirinya kepada syaitan, maka dengan itulah dia telah mengikut arahan-arahannya, menjadikannya terkeluar daripada agama Islam, bermakna segala amalan kebaikannya tadi dengan sendirinya telah terhapus. Bila seseorang itu terkeluar daripada agama Islam disebabkan dengan amalan dia, di sini khususnya mengikut arahan daripada syaitan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal kebaikan dia. Sebab asasnya itu tadi, Islam itu pada diri seseorang itu sudah tidak ada. Jadi hancurlah segala amal soleh dia, hapuslah dan sia-sia sahaja. Ini bermakna segala amalan kebaikannya nanti tidak akan ditimbang di hari akhirat kelak. Yang akan wujud di atas timbangan dia di mahsyar nanti hanyalah dosa-dosanya saja. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para murid yang kita kasihi, jauhilah dengan ilmu sihir. Bila kita mempunyai hajat yang besar, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata Al-Quran adalah ubat bagi segala penyakit. Bahkan bukan hanya penyakit zahiri saja, tetapi penyakit dalaman. Dengan kita berkehendak untuk hidup dalam dunia ini dalam keadaan sihat wal afiat, dalam keadaan yang kita mahu semua hajat kita, hajat dunia kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, ada jalan ni yang Nabi SAW ajarkan. Amalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, jadikan Al-Quranul Karim sebagai zikir dan harian kita. Laksanakan salat hajat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu yang harus kita laksanakan. Dan dia tidak memerlukan modal pun, tidak memerlukan modal kewangan pun. Awak beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada
Ada awak nak kena keluarkan modal. Paling-paling tidak berkeluarkan duit beli mushaf lah. Tetapi itu yang menghalang kita. Dan siapa yang menghalang kita untuk tidak beramal dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim? Syaitan dan nafsu kita. Syaitan dan nafsu kita meletakkan keraguan dalam hati kita. Boleh ke Al-Quran ini menyembuh penyakit aku? Dia akan meletakkan keraguan. Dan itu yang Allah SWT katakan di dalam Al-Quranul Karim. Syaitan ni dia meletakkan keraguan dalam hati kita. Boleh ke kita baca surah Al-Fatihah ni dia ubatkan penyakit? Takkan baca surah Al-Fatihah ubat penyakit, sedangkan Nabi SAW yang tidak pernah cakap bohong. Semua hidup Nabi SAW, Nabi tak pernah cakap bohong. Janji Nabi itu benar. It's either you believe or you do not believe. Tetapi Nabi SAW menjanjikan bahawa sesiapa yang membaca suratul Fatihah terubat segala penyakit dia. Takkan baca sekali je. Kalau awak tak baca sekali, baca 2 kali lah. Baca 3 kali, baca beratusan, beribuan kali. Pokoknya amalkan. Pokoknya bila membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hendaklah baca dengan bacaan yang betul. Dan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan betul, hendaklah kita mesti belajar membaca Al-Quranul Karim. Untuk membaca Al-Quranul Karim, mestilah nak berguru. Itulah modalnya. Keluarkan sikitlah duit, kasih hadiah pada guru untuk belajar Al-Quran. Bukannya guru minta beratus-ratus dolar pun. Ada guru sampai tak minta, malu nak minta. Tetapi kita nak belajar, kita nak ada ilmu, nak pandai baca Al-Quran, tujuan supaya dapat beramal dengan bacaan Al-Quran yang baik. Kerana bila membaca Al-Quran dengan baik, dengan mengikut hukum hakam bacaan Al-Quran, maka bacaan kita tu akan memberikan keberkahan pada diri kita. Jadi apa yang kita harapkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran, kalamullah, ia akan membawa manfaat, ia akan membawa ubat untuk diri kita. Sebab tu satu cerita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berlaku pada zamannya Nabi. Bila salah seorang sahabat, kalau tak disilap saya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ataupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, antara ni 2 orang lah. Dalam satu riwayat yang sahih, bila dalam perjalanan dia, musafir dia tu, dia berhenti di satu tempat yang mana di satu kampung ni, dia dengan sahabat-sahabat yang lain ingin meneduh di tempat tu. Jadi dia bila sampai dekat tempat tersebut, berjumpa dengan ketua kabilah. Ketua kabilah tu lihat, oh ini engkau daripada mana? Kami semua daripada Madinah. Ketua kabilah tu tanya, engkau ni semua sahabat-sahabat Muhammad? Sahabat-sahabat orang yang mengaku diri dia Nabi dan Rasul? Dan maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, ya, kami adalah sahabat pengikut Nabi tersebut. Jadi ketua kabilah ni dia bukan orang Islam, dia belum lagi beriman. Lalu bila dia dengar ni, dia dah dengar cerita-cerita fitnah tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang kafir Quraisy mungkin. Jadi dia kata, engkau keluar, kau pergi. Engkau kaum semua ni tak diterima. You're not welcome here. Pergilah pandai-pandai engkau pergi cari teduh. Jadi dia halau. Dan ini bukan sifat orang Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, dia macam orang Melaka. Di kalangan orang Melayu ni, orang Melaka ni, dia kalau terima tetamu, dia tak kira orang tu dia kenal atau tidak. Bukan orang Melaka je lah, orang lain pun macam itu juga. Orang Melaka ni dia terlebih terkenal dengan sifat tersebut. Saya cakap ni, tapi saya bukan orang Melaka. Tapi kita terkenal gitu. Orang Melaka ni dia tak kenal pun tak apa, cakap mari. Kau duduk rumah aku satu hari, 2 hari, 3 hari. Paling tidak 3 hari je lah. Dalam agama Islam pun tetamu ni berhak 3 hari.
Jadi orang Arab dia tu mempunyai sifat demikian. Dia tak akan tolak tetamu. Tetapi kerana fitnah, ini pengikut Nabi Muhammad, ini pengikut orang ni, jadi mereka tolak dia. Jadi setelah dihalau tu, ketua kabilah tu bila balik ke kemah dia, qaddarallahu masya, Allah Ta'ala telah menentukan semuanya, kena sengat dengan kalajengking. Kena sengat dengan kalajengking. Jadi sekarang dia ni sudah dalam kesakitan. Lalu dia teringat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ambil can lah, dia cakap panggil sahabat-sahabat Muhammad. Panggil mereka, tanya kalau mungkin di kalangan mereka itu ada memiliki ilmu untuk mengobat penyakit aku ni. Dah tengah kena sengat dengan kalajengking, dah kesakitan. Jadi desperate lah, apa-apa pun nak minta tolong supaya hilangkan sakit tadi. Lalu sahabat-sahabat Nabi SAW ni semua datang kembali ke tempat ke kemah ketua kabilah tadi. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia nampak mulut dia terkomat kamit membaca sesuatu. Lalu dia ludah di tempat bekas gigitan tadi. Dan bila dia ludah tadi tu, baik. Dengan serta-merta penyakit ataupun sakitan yang ditimpa oleh ketua kabilah itu terus hilang. Dan akhirnya ketua kabilah itu membenarkan, bahkan menerima mereka sebagai tetamu, melayani mereka dengan sebaik-baiknya dan berikan hadiah. Dalam riwayat tersebut diberikan beberapa ekor kambing kibash, diberikan hadiah. Jadi bila dah terima tu, Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan sahabat-sahabat yang lain macam rasa ragu-ragu. Cakap, takkan kita nak terima hadiah ni dengan hanya kita obatkan penyakit dia? Tak apalah, kita pergi balik Madinah, kita tanya dengan Nabi SAW. Jadi bila sampai dekat Madinah, jumpa dengan Rasulullah, ceritakan tentang perkara ni, peristiwa ni. Rasulullah SAW kata, siapa yang ajar kau baca Quran untuk obatkan penyakit tu? Dan sahabat ni, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia baca suratul Fatihah. Siapa yang ajar kau? Nabi tanya sama dia. Jadi Rasulullah, sahabat ni kata, Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, ya Rasulullah, engkau pernah katakan bahawa suratul Fatihah ini adalah obat bagi segala penyakit. Jadi Rasulullah lah yang ajar kan? Siapa lagi yang ajar ni kalau tidak Nabi? Jadi Rasulullah SAW berkata, benar. Apa yang kau buat tu adalah betul cara dia. Dan Nabi minta sebahagian daripada hadiah yang mereka terima tadi tu. Nabi pun minta bahagian kambing kibash itu tadi. Jadi daripada hadis sahih ni menunjukkan bahawa Al-Quran adalah syifa, seperti mana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab itu amalkan Al-Quran. Nak sampaikan hajat kita, amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan kita melaksanakan salat hajat, dalam hadis, dalam beberapa riwayat hadis yang sahih, yang baik, dan ada disebutkan dalam kitab Al-Azkar oleh Al-Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala, salat hajat yang Nabi ajarkan dengan doanya itu tadi boleh menyampaikan hajat kita, bukan hanya hajat akhirat, hajat dunia. Sahabat tersebut mata dia buta, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara sembahyang yang ulama ataupun para fuqaha meletakkan sebagai salat sunat hajat. Dan Nabi ajarkan doa khusus untuk salat hajat tadi dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada satu para ulama hadis pun menolak hadis demikian. Dan sahabat yang mata buta tu tadi, Allah Taala kembalikan penglihatannya. Dan ada juga riwayat yang sahih selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sahabat yang mendengar hadis itu, dia mengajarkan kepada orang lain, dan orang itu mengamalkannya, dan hajatnya dia juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua jalan yang menolak sihir jauh-jauh. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini satu syarah lanjutan daripada tajuk yang kita bicarakan ini. Di kalangan masyarakat kita, dan bahkan dalam setiap bangsa di muka bumi ini, mereka ada mengamalkan satu amalan-amalan yang ada kaitan dengan adat, tetapi persoalannya, adakah ia diterima oleh syarak? Contohnya bila kita sebutkan tentang berubat dengan jampi dan juga tangkal. Kenapa saya nak menerangkan tentang perkara ni? Sebab para ulama ada menerangkan tersebut dalam kitab-kitab mereka. Apakah hukum seseorang itu berubat dengan jampi dan juga tangkal? Kerana kalau kita tidak menerangkan tentang perkara ini, maka mungkin kita akan kaitkan jampi dan tangkal itu semata-mata dengan ilmu sihir. Sedangkan para fuqaha ada menerangkan secara luas tentang perkara yang kita sebutkan ni, iaitu berubat dengan jampi dan juga tangkal. Jadi insya-Allah tajuk ini saya akan syarahkan dalam pengajian kita minggu hadapan insya-Allah. Dan sebelum kita berpindah kepada tajuk yang baru, saya akan syarahkan ataupun saya akan terangkan kedudukan hukum berubat dengan jampi dan tangkal ini, insya-Allah pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala ilmu yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan segala ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, ahli keluarga kita daripada seksa api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.